Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang ada dekat luar sana yang tengah duduk rumah. Semoga sihat sentiasa dan jaga kebersihan. Okey. So, untuk kelas kita kali ini macam biasa juga, kelas kita secara online kali ini kita akan bincangkan, untuk topik minggu lepas kita dah bincangkan pasal 9.1 dengan 9.2 untuk bab 9 geografi tingkatan 1, betul tak? Tajuk untuk minggu lepas yang kita belajar ialah yang 9.1, jenis-jenis pertempatan yang ada di Malaysia. 9.2 ialah pola pertempatan. 9.1 dengan 9.2 tu cikgu nak korang baca balik, revise balik apa yang kita dah belajar minggu lepas. Sebab subjek yang kena banyak membaca ni, kita kena banyak ulang kaji, supaya bila kita ulang kaji, kita akan lebih ingat pasal fakta-fakta yang dia bagi. So, untuk minggu ini kita akan masuk untuk 9.3 pula. 9.3 ni tajuk dia fungsi pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Kita tengok apakah fungsi-fungsi pertempatan bandar dengan luar bandar. Maksudnya, kenapa kita perlu ada pertempatan bandar? Kenapa kita perlu ada pertempatan luar bandar? Apakah kepentingan dia? Fungsi dia. So, kita akan bincangkan. Kita tengok dulu untuk pertempatan bandar. 9.3. Yang pertama ialah pertempatan bandar dekat muka surat 8 ni. Dah ada dalam modul yang dah dibagi. Nak buka modul pun boleh. Kalau belum print out modul, boleh refer dekat phone je. So, untuk pertempatan bandar, untuk yang pertama kita tengok daripada aspek ekonomi. Kenapa kita perlukan bandar daripada aspek ekonomi? Kita tengok yang pertama, terkenal dengan pelbagai aktiviti perlancongan. Macam mana perlancongan ni boleh meningkatkan ekonomi apabila orang datang melancong dekat negara kita. Macam pelancong-pelancong luar, dia datang melancong dekat negara kita. Dia punya hasil tu, duit yang diorang spend untuk datang ke tempat kita akan membangunkan lagi kita punya sektor ekonomi. Lepas tu yang kedua, bandar pelabuhan melibatkan urusan import dan ekspor. Bandar pelabuhan ni maksudnya dia fokus kepada aktiviti perlabuhan. Pelabuhan ni apa? Yang macam kapal-kapal tu semualah. Melibatkan urusan import dan ekspor. Import dan ekspor ni maksudnya kalau import kita bawa produk kita bawa produk daripada luar negara, import ke negara kita. Kalau ekspor, kita bawa produk kita kepada luar negara. Dua-dua kalau diuruskan dengan baik boleh membangunkan ekonomi negara kita. Yang ketiga, poin yang ketiga ialah memperkembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ICT. Telekomunikasi iaitu dalam kurungan ICT. Pertempatan bandar biasanya akan dia lebih sinonim dengan bandar yang maju, bandar yang membangun, yang banyak teknologi. Jadi apabila banyak teknologi, kita bolehlah kembangkan kita punya teknologi maklumat dan juga telekomunikasi iaitu ICT. Maksudnya kita boleh dapat banyak informasi, lebih mudah kita nak dapat information. Sebab ada jaringan internet, semuanya ada. So senang untuk kita dapatkan informasi dekat pertempatan bandar ni. Untuk yang kedua, kita tengok untuk sosial pula. Untuk sosial, kita tengok yang pertama, bandar diraja. Apa itu bandar diraja? Dia punya penerangan menempatkan istana iaitu kediaman sultan ataupun raja. Kebiasaannya sultan-sultan atau raja-raja diorang akan buat rumah dia dekat kawasan-kawasan bandar. So itu salah satu fungsi kita perlukan bandar. Sultan-sultan dengan raja-raja diorang buat rumah diorang dekat kawasan bandar. Jadi ada juga orang pelancong daripada luar negara yang datang negara kita sebab nak tengok istana dekat negara kita, rumah-rumah diraja dekat negara kita. So ini dalam masa yang sama diorang dapat membangunkan juga ekonomi kita. Lepas tu kita tengok poin yang kedua, bandar pendidikan. Bandar pendidikan ni, maksud dia bandar berkembang kerana adanya institusi pengajian tinggi. Sama ada institusi pengajian tinggi
ataupun institusi pengajian tinggi swasta. Okey, dua-dua dia boleh dikira sebagai bandar pendidikan. Dia menyediakan institusi pendidikan tinggi kepada kita lah, masyarakat. Okey, jadi apabila adanya industri institusi pendidikan ni, kita tengok poin yang ketiga, dia boleh menyediakan peluang pekerjaan seperti pensyarah dan juga kerani di universiti. Okey, sebab itu kita perlukan pertempatan bandar. Apabila adanya pertempatan bandar, kita boleh bina universiti, dan bila adanya universiti ni, dia akan mewujudkan lagi peluang pekerjaan seperti pensyarah, kerani dekat universiti. Okey, apa-apa saja peluang yang boleh menyediakan pekerjaan untuk kita dekat universiti tu. Okey. Okey, kita tengok poin yang ketiga, iaitu kerajaan ataupun governance. Okey. Untuk kerajaan atau governance, kita tengok poin yang pertama, sebagai pintu keluar masuk negara. Okey, jadi tak semua orang boleh sesuka hati je keluar daripada negara, tak semua orang boleh sesuka hati je masuk dekat negara kita. Okey, dia kena ada prosedur yang kita kena ikut. Okey, sebab itu negara kita ada undang-undang. Okey, kerajaan kita ada undang-undang. So tak boleh lah kita macam suka-suka je nak keluar, suka-suka je nak masuk. Okey, tak boleh. Yang kedua, bandar pentadbiran. Okey, apa itu bandar pentadbiran? Kita tengok penerangan dia. Bandar yang berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara ataupun pusat pentadbiran. Okey, maksudnya apabila kebiasaannya pusat pentadbiran untuk sesebuah negara atau sesebuah negeri akan diletakkan dalam kawasan bandar. Jaranglah kita dengar pusat pentadbiran negara ada dekat kawasan kampung. Tak ada kan? Dia mesti dekat kawasan yang membangun, kawasan yang maju, kawasan bandar. Okey. Poin yang ketiga, bandar pertahanan. Apa itu bandar pertahanan? Maksudnya merupakan kawasan pangkalan tentera. Okey. Okey, jadi itu saja untuk pertempatan bandar. Fungsi-fungsi, okey, kepentingan-kepentingan pertempatan bandar ni. Kenapa kita perlu ada pertempatan bandar? Okey, lepas tu kita tengok pula slide berikutnya, iaitu pertempatan luar bandar pula. Okey, untuk fungsi ataupun kepentingan pertempatan luar bandar ni pun kita tengok daripada 3 aspek tu juga, iaitu ekonomi, sosial dengan kerajaan. Okey, kita tengok dulu untuk ekonomi. Apakah kepentingan luar bandar ni untuk pembangunan ekonomi negara kita? Kita tengok poin yang pertama, aktiviti pertanian, penternakan, perlombongan dan industri desa yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan. Okey, pertanian, penternakan, perlombongan dan industri desa. Okey, biasanya aktiviti ni kita banyak nampak dijalankan di kawasan luar bandar, kawasan-kawasan kampung. Okey. Sebab diorang mempunyai kawasan untuk pertanian, kawasan untuk penternakan, okey, perlombongan, lepas tu industri desa, diorang ada bahan-bahan untuk diorang bangunkan industri desa tu. Okey, kita tengok dulu untuk pertanian. Contoh untuk pertanian, kalau kita nak jalankan aktiviti pertanian dekat bandar, susah. Sebab yang pertama, sebab kita tak ada tanah yang sesuai. Okey, sebab kalau dekat bandar kiri kanan bangunan, betul tak? Kita dah tak ada kawasan tanah yang lapang untuk kita jalankan aktiviti pertanian tu. Sebab tu dia sesuai untuk luar bandar. Lepas tu kita tengok untuk penternakan, sama juga, kita tak ada tanah yang sesuai untuk kita jadikan sebagai ladang untuk kita ternak haiwan ternakan, macam lembu ke, kambing ke, ayam ke. Untuk jalankan aktiviti ni kita perlu ada keluasan tanah yang sesuai. Okey, tak bolehlah kita nak bela lembu dekat kawasan bandar, tak sesuai, betul tak? Lepas tu kita tengok untuk perlombongan. Perlombongan banyak, lombong-lombong banyak dekat kawasan luar bandar. Dekat kawasan bandar jarang ada kawasan lombong. Lepas tu yang industri desa. Industri desa ni maksudnya dia menggunakan bahan-bahan daripada alam semula jadi, dan diorang convert barang-barang tu jadi produk, lepas tu diorang jual. Contohnya bakul rotan. Okey, diorang ambil rotan-rotan daripada alam, lepas tu diorang tukarkan rotan tu kepada bakul, lepas tu diorang jual. Itu salah satu je contoh industri desa. Banyak lagi industri desa ni. Okey, jadi ini kita boleh nampak dilakukan dekat luar bandar je, dekat bandar tak ada. Okey, so itu kepentingan dia. Daripada pertanian ni, penternakan ni, perlombongan, industri desa, semua ni boleh menaikkan ekonomi negara kita. Okey, so yang kedua,
point dia pertanian. Okey, ini yang cikgu explain tadi Dia bagi contoh dekat sini seperti penanaman padi, getah, kelapa sawit dan juga sayur-sayuran. Okey. Dia banyak dijalankan di kawasan luar bandar. Yang ketiga, pelombongan yang cikgu explain juga merangkumi penerokaan sumber mineral. Okey, emas ke, biji timah ke dulu-dululah, okey. Atau apa-apa saja bahan yang boleh menaikkan ekonomi negara kita. Yang kedua, kita tengok daripada segi sosial. Okay, untuk sosial ni dia bagi satu je point. Dia boleh menyediakan kemudahan sosial seperti rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos serta bekalan air dan elektrik. Okay, ini kiranya macam kemudahan-kemudahan asas yang kebanyakannya memang dah sedia ada dekat bandar. Tapi kalau dekat luar bandar, dia biasanya sediakan yang kemudahan-kemudahan sosial yang asas ni sahaja. Rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, okay? Bekalan air dengan elektrik tu memang kita perlukan lah, okay? Sebab kalau ada kawasan pertempatan, mestilah kena ada bekalan air dengan elektrik, okay? So itu untuk sosial, hanya satu point je. Lepas tu kita beralih pula kepada kerajaan dan governance. Okay. Untuk kerajaan dan governance, kita tengok poin yang pertama, dia mempunyai perkhidmatan pengurusan pentadbiran. Maksudnya, okay, kita tengok poin yang kedua. Lepas poin yang kedua ni cikgu akan explain. Penduduk dapat menyelesaikan masalah mereka melalui pejabat penghulu, ketua kampung ataupun tok batin. Okay, inilah yang dimaksudkan dengan poin satu tadi. Mempunyai perkhidmatan pengurusan pentadbiran. Pentadbiran ni maksudnya dia ada satu sistem pemerintahan dalam kampung tu lah. Maksudnya ada penghulu ataupun ada ketua kampung, lepas tu ada tok batin. Okay, ini ialah antara orang-orang atasan yang biasanya penduduk kampung akan refer kalau diorang ada masalah, yang diorang akan jumpa kalau diorang ada masalah. Okay, dan ketua kampung ni, penghulu ni atau tok batin ni, diorang lah yang akan cuba untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk kampung tu. Okay, so itu untuk pertempatan luar bandar. Kalau kita nak bandingkan pertempatan luar bandar dengan bandar, kita boleh nampak yang bandar ni macam fungsi dia lagi banyak. Okay, fungsi yang dalam buku teks cikgu rasa dia lagi banyak. Yang cikgu explain ni hanya brief sahaja. Jadi untuk lebih lagi, untuk lebih faham, untuk lebih tahu, cikgu nak korang refer balik dekat buku teks apa yang cikgu ajar, ulang kaji balik, revise balik apa yang cikgu dah explain supaya kita lebih ingat. Okay, kalau dengar saja tak boleh, korang kena baca juga. Lepas tu kena ulang kaji lah. Okay, so itu saja untuk yang kali ini. Cikgu hanya terangkan fungsi, iaitu yang ni lah, fungsi pertempatan dekat Malaysia ni. Jadi untuk aktiviti yang cikgu nak korang buat, cikgu nak korang refer pada muka surat. Okey, yang lepas kita dah buat sampai muka surat 15 ni, betul? Kita dah buat sampai muka surat 15 ni. Jadi sekarang cikgu nak korang sambung daripada muka surat 16, 17 dengan muka surat 18 ni. Okey, ini saja untuk soalan yang cikgu nak korang buat. Semua explanation dia cikgu dah terangkan dalam slide sebelum-sebelum tadi. Okey, boleh refer balik kalau nak tengok balik. Lepas tu jot down dia punya jawapan. Jadi cikgu rasa itu saja untuk kelas kali ini. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham ke, ada kekeliruan ke, boleh diajukan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. Okay, so insyaAllah kita jumpa untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.